Okey, salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Hari ini Cikgu Ruth nak kongsi dengan anda 5 tips apabila cikgu menggunakan Microsoft Word untuk menyediakan dokumen sekolah anda, contohnya laporan program dan sebagainya. Okey, jadi Cikgu Ruth harap 5 tips ini akan membantu anda untuk menggunakan Microsoft Word dengan senang dan mudah. Okey, jom kita lihatkan. Baiklah, tips yang pertama adalah bagaimana untuk memasukkan PDF ke dalam Microsoft Word supaya cikgu boleh edit. Okey, di sini saya dapati satu file yang PDF. Mungkin cikgu dah download daripada internet. Jadi bagaimana kita nak editkan PDF ini dengan Word? Cikgu bukakan Word di sini dan cikgu tarikkan PDF cikgu ke dalam Word. Just drag and drop. Kemudian cikgu klik pada OK. Dan kita nampak Microsoft Word dah buka file PDF cikgu di mana cikgu boleh edit. Okey, ini adalah cara di mana cikgu boleh editkan PDF menggunakan Word. Yang kedua adalah clear formatting. Okey, cikgu nampak di sini saya telah copy paste satu kertas kerja daripada laman web dan kita nampak sekali dengan format dia, sekali dengan latar belakang kuning dah bawa masuk. Jadi bagaimana kita nak buang format ini? Cikgu klik pada Ctrl A, kita selectkan semua. Kemudian cikgu klik di atas, yang ini clear all formatting. Okey, klik yang ini. Kita nampak dia telah buang semua formatnya. Namun demikian kita nampak latar belakang warna kuning ni masih ada. Jadi bagaimana kita nak buang? Cikgu klik yang ini dan kita akan klik pada table design. Dan dekat sini ada shading. Pilih pada no color. Okey, bila kita pilih pada no color, dia akan buangkan latar belakang warna kuning yang tadi dan cikgu boleh set format sendiri. Untuk yang ketiga, saya nak ajar di sini adalah set page break. Kita nampak ini adalah satu mungkin kertas kerja yang telah cikgu buat, di mana cikgu mungkin nak buat satu cover di sini. Jadi bagaimana cikgu buat biasa? Mungkin cikgu biasa cikgu akan gunakan cara enter untuk enter ke muka surat yang baru. Okey, di sini. Dan cikgu mungkin nak buat sesuatu kat sini untuk jadikan ni sebagai cover depan. Mungkin kita ubahkan saiz tulisan. Namun kita nampak barisan yang telah cikgu gerakkan ke page yang kedua telah ke bawah sebab cikgu menggunakan enter. Kalau saya bukakan paragraph mark, kita nampak yang ini adalah enter yang telah kita buat tadi sebab kita menggunakan enter. Okey, so bila kita menggunakan enter, apa-apa yang kita tambah di page muka surat 1, dia akan menjejaskan muka surat kedua. Jadi nanti mungkin cikgu nak gunakan backspace untuk tolak dia balik. Jadi tiap-tiap kali kita nak buat macam ni susah. Jadi bagaimana caranya yang senang? Cara yang senang adalah kita menggunakan satu button yang cepat, iaitu button Ctrl dengan Enter. Okey, cikgu klik Ctrl dengan Enter untuk mewujudkan page break. Maksud dia akan breakkan yang barisan ini. Okey, dia akan breakkan barisan start daripada sini kepada muka surat yang baru. Okey, dia akan letak di sini, muka surat yang baru kat sini. Dan skala perubahan yang kita berlaku kat sini, dia tak akan jejas muka surat yang ini. Jadi pastikan cikgu punya cursor di depan sini dan cikgu klik pada Ctrl Enter. Okey, bila cikgu nampak saya klik pada Ctrl Enter, dia akan pergi ke muka surat baru. Jadi kalau saya buka paragraph mark, cikgu nampak di sini, ini adalah page break. Okey, page break akan berada di sini. Jadi segala yang cikgu tambah di sebelum page break ini, dia tak akan jejas untuk kawasan ini. Jadi saya akan cuba tengok. Okey, saya akan cuba ubahkan tulisan ni kepada besar sikit. Dan saya akan enter untuk ke bawah. Okey, cikgu nampak bila saya adjust kat sini. Okey, paragraf yang baru ini dia tak akan berlaku apa-apa perubahan. Jadi cikgu tak payah setiap kali menggunakan enter dengan backspace. Jadi ini adalah untuk menyenangkan cikgu sekiranya cikgu nak buat dia sebagai muka surat baru. Okey, contohnya saya buatkan yang ini muka surat baru ya. Okey, yang ini. Jadi cikgu ingat tak kita gunakan Ctrl Enter. Okey, jadi bila Ctrl Enter, dia akan bergerak ke muka surat baru. Jadi segala penambahan kat sini, okey saya kecilkan sikit. Okey, segala penambahan kat sini, okey,
Kalau cikgu nak tambah apa-apa, dia tak akan jejaskan muka surat yang ini. Okey, muka surat yang ini dia tetap tidak akan berlaku apa-apa. Jadi ini adalah kebaikan untuk menggunakan page break. Okey, kita nampak kat sini ada page break. Dan kat sini pun ada page break. Okey, sini ada page break dan sini ada page break. Dan segala maklumat yang ditambah sebelum page break ini, dia tak akan jejaskan muka surat yang baru. Okey, ini adalah muka surat yang baru. Dia tak akan jejas. Okey, ini adalah kebaikan untuk page break. Untuk tips yang keempat adalah set custom orientation dengan section break, di mana saya nak setkan jadual ini sebagai landscape, satu muka surat dia sendiri. Yang lain saya nak portrait, yang ni pun saya nak portrait. Jadi sebelum saya set yang ni, saya kena pindahkan bahagian yang penutup ni ke muka surat ini. Jadi bagaimana saya pindahkan? Kita akan klik di depan ini, kita akan gunakan Ctrl Enter. Okey, supaya dia pergi ke muka surat yang baru. Ni yang tadi yang kita dah belajar. Kemudian kita akan memastikan muka surat ini tukar orientation ke landscape. Yang lain tak tukar. Okey, yang lain masih lagi sama. Jadi sekarang kita akan menggunakan satu fungsi yang baru, iaitu section break. Kalau kita nampak di sini, saya tak gunakan section break. Saya klik di depan sini. Saya pergi ke layout, saya gunakan orientation, landscape. Cikgu tengok apa yang berlaku, semua akan menjadi landscape. Jadi ini saya tak nak. Jadi saya tukar balik, saya nak muka surat ini sahaja menjadi landscape. Jadi di sini kita kena berlaku satu section break, di mana kita akan breakkan muka surat ini dengan muka surat ini supaya dia tak akan kacau muka surat lain. Jadi kita kena setkan section break kat sini dengan section break kat sini. Okey, dua-dua kita kena set. Jadi bagaimana untuk setkan section break? Okey, saya besarkan sikit. Okey, di sini, akhir kat sini, kita kena klik pada layout, kita pilih pada break dan kita pilih pada next page. Okey, pastikan cikgu pilih section break next page. Okey, saya enterkan next page dan cikgu nampak di sini ada section break. Okey, kat sini. Okey, ini kita dah buat di depan. Jadi di bahagian belakang sini juga kita kena buat section break. Okey, sama juga kita akan pilih break, section break, next page. Okey, so dia tak akan jejaskan muka surat lain. Yang ni kalau cikgu nak naik, cikgu boleh klik pada backspace untuk naikkan dia. Okey, untuk cantikkan dia. Okey, setelah itu, barulah cikgu klik pada muka surat yang nak cikgu orientationkan dia. Cikgu klik muka surat ini, pilih layout. Okey, pilihkan orientation dan pilihkan landscape. Okey, kita tengok apa yang berlaku. Saya kecilkan sikit. Okey, cikgu nampak tak muka surat ini sahaja yang tukar jadi landscape. Okey, yang lain masih lagi portrait, masih lagi portrait. Ini adalah kegunaan section break apabila cikgu nak breakkan suatu muka surat, nak tukar orientationnya. Baiklah, untuk seterusnya saya akan ajar tips yang kelima, iaitu bagaimana kita nak set custom header dengan footer. Okey, contohnya untuk cover yang ini, kita tak nak header, tak nak footer. Okey, header dengan footer dia akan start pada muka surat kedua dan berikutnya. Okey, ini berikutnya dan juga dengan header yang sama. Jadi di sini bagaimana kita nak buat? Untuk setkan header dengan footer, cikgu biasanya adalah klik di atas kan. Dia akan keluar header section dengan footer section. Nah, di sini cikgu nampak di sini, kita nampak satu benda kat sini. Okey, kita nampak ini ada section 1. Okey, section 1. Dan kalau kita bergerak ke bawah, okay, kita nampak dia ada section 2 kat sini. Kenapa ada section 1 dengan section 2? Sebab tadi kita ada buat section break kat sini. Okey, kalau cikgu nampak, saya onkan balik paragraph mark kat sini. Okey, cikgu nampak tak? Kita nampak tadi kita ada buat section break kat sini. Jadi section break ini akan jejaskan cikgu punya footer section. Okey, so bila kita ada section break, jadi untuk bahagian kedua dia akan pergi ke section 2. Okey, dan begitu juga kita nampak ada section 3 kat sini sebab kat sini ada section break.
Okey, tak apa. Jadi untuk customizekan header dengan footer supaya cover depan ini tak ada header, tak ada footer. Jadi kita perlu setkan section break kat sini juga. Okey, kita kena breakkan muka surat 1 supaya muka surat 1 ni tak payah header. Dia tak sama dengan muka surat 2. Sebab kalau muka surat 1 cover ni, kita nampak section dia masih lagi sama. Dia masih lagi berada di section 1. Okey, untuk jadikan dia tak sama, jadi sama seperti tadi kita buat, kita akan menggunakan section break. Okey, jadi saya akan closekan footer ini. Saya akan masuk ke dalam sini dan kita nak insertkan section break kat sini. Jadi saya klik cursor kat sini, saya pergi ke layout, saya gunakan break, section break, next page. Okay, so bila saya ke next page, dia akan keluar section break kat sini. Kita masuk ke dalam header dengan footer, kita nampak ini adalah section 1 dan ini adalah section 2. Dia dah jadi tak sama. Okey, bila tak sama, barulah kita akan masuk header dengan footer kita. Okey, saya akan masukkan header kat sini. Sebab sini saya tak gunakan header, jadi mungkin saya gunakan header kat sini. Okey, saya type ini adalah kertas kerja. Okay, kertas kerja pertandingan. Kenapa kita nampak cover depan ini dia masih lagi keluar header yang kita tak nak? Sebab kita nampak section 2 ini dia ada satu benda kat sini. Kita nampak dia ada satu fungsi kat sini iaitu same as previous. Jadi sebelum kita typekan header kat sini, pastikan kita buangkan yang ini terlebih dahulu. Okey, jadi saya deletekan header. Okey, kemudian saya akan buangkan same as previous. Kat mana kita nak buang? Kat sini. Okey, kita ada satu kat sini. Jadi pastikan cikgu offkan same as previous supaya muka surat 2 ini dia tak sama dengan muka surat 1. Okey, jadi kita nak buang kat sini. Cikgu klik kat sini dan cikgu nampak same as previous ni hilang. Okey, di section 2. Jadi ini adalah section 2. Jadi sama juga footer, kita akan klik kat sini same as previous, kita klik kat sini offkan dia. Okey, so maksud dia kita tak nak section 2 sama dengan section 1. So bila kita off di section 2, kita nampak semua yang section 2 dia akan ikut sama. Tapi untuk section ketiga, okey, ini section ketiga sama juga, dia ada same as previous, maksud dia akan sama dengan section 2. Jadi yang ini kita biarkan on-kan dia. Kita biarkan on supaya dia sama dengan section 2. Okey, so dah siap, kita dah set macam ni. Okey, yang lain pun sama, dia akan same as previous. Ini okey, tak salah. Barulah kita akan typekan header. Okey, kita akan typekan kat sini. Okey, kita nampak kita type kat sini, section 1 dia tak keluar. Okey, dia tak keluar kat sini. Header dia tak keluar. Yang ni okey, kita nampak dia keluar. Lepas tu, section 2, okey, section 2. Dan section 3 juga dia akan keluar. Sebab section 3 dia ada same as previous. So, dia akan sama dengan section 2 lah. Okey, begitu juga kita akan masukkan muka surat kat sini. Okey, muka surat kat sini. Okey, dan kita tekan pada footer, kita tekan pada muka surat. Kita nampak nombor ini adalah 2 sebab dia dah pre-kira untuk cover ini. Jadi, kita boleh ubah. Kita highlightkan dia, right click dan kita pergi ke format page number. Di sini kita tekan pada start as number 1. So kita tekan OK. Lepas tu saya closekan header dengan footer dan saya nampak dia cantik lah. Muka surat cover ni memang tak ada header, tak ada footer. Start daripada kandungan, ada header, ada footer, muka surat 1 dan seterusnya sama. Okey, semuanya cantik dan siap dengan nombor yang betul. Jadi ini adalah tutorial untuk cikgu-cikgu, tips yang cikgu boleh pakai apabila cikgu sediakan dokumen sekolah ataupun laporan program ataupun penulisan ilmiah dan sebagainya. Okey, harap tutorial hari ini dapat membantukan cikgu. Okey, itu saja daripada saya. Kita akan jumpa di tutorial akan datang. Bye.